Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Nas Nazirul Muzammil. Welcome to my channel YouTube saya, iaitu channel Nas Nazirul Muzammil. Sebelum tu jangan lupa untuk klik subscribe seperti yang telah boleh mention dalam previous video. Untuk hari ini saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang cara untuk kita nak buat trading BTST. First kali kita kena tahu dulu maksud BTST. BTST adalah buy today, sell tomorrow. Maksudnya kita beli hari ini, kita jual esok. Untuk mendapatkan screener BTST, kita bolehlah melihat kepada screener iSaham lah. Screener iSaham ni, BTST screener iSaham, kita boleh tengok potential stocks yang kita boleh buat BTST pada setiap hari. Untuk mendapatkan screener iSaham BTST, perlulah menjadi premium user. Sebab BTST screener ni dia adalah premium user. Nak jadi premium user kena ada akaun CDS yang dengan iSaham, boleh buka melalui saya. Dan bila dah buka akaun CDS, kita hanya perlu trade satu kali setiap sebulan untuk kita nak maintain premium user lah. Jadi bila kita buka premium user ni, kita boleh buka semua screener yang ada dalam iSaham ni. Yang mana yang ada tanda premium ni, kita boleh buka semua. Jadi untuk BTSC dia tergolong dalam premium screener. Okey, walau bagaimanapun tak apa, untuk kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita nak trade BTST. Counter apa yang kita nak beli. Selalunya step yang pertama saya akan gunakan adalah saya akan lihat screener ni menjelang pukul 3.30 hingga ke pukul 4 petang. Saya akan tengok apa list counter yang ada dalam list BTST screener. Jadi untuk hari ini kita ada beberapa counter yang telah pun appear. Contohnya kita ada Mestron, kita ada Micro MB, kita ada JAK, kita ada FIHB, Sedania, Data Prep. Dan untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, screener ni dia akan updated every time. Jadi boleh jadi sekarang ni ada counter-counter yang macam ni. Next 10 minutes mungkin counter lain pula yang akan appear dalam ni. Jadi kita kena buat pemilihan lah. Kita kena buat pemilihan dan kita akan tengok mana counter yang elok lah. So macam mana nak tahu counter ni elok ke tak elok? First kali, next step yang saya akan gunakan setelah saya gunakan screener ni, apa yang saya akan buat? Saya akan filter lagi. Selalunya saya akan tengok yang top 3 ataupun top 5 lah yang ada dalam counter dalam list ni. Dan saya akan tengok juga dia punya individual chart dia. Individual chart dia contohnya macam Mestron. First kali saya kena make sure chart ni dalam keadaan yang uptrend. Semua list yang keluar ni saya akan tengok dia punya satu-satu chart dia. Dan saya akan pastikan rule yang paling asas sekali iaitu chart mestilah dalam keadaan overall tengah uptrend. So untuk Mestron yes tengah uptrend, untuk Micro MB yes tengah uptrend, untuk JAG yes tengah uptrend, FIHB tak berapa uptrend, dia baru buat retracement. Sedania naik terlalu banyak sangat. Kalau macam ni sebenarnya saya agak berhati-hati lah, takut dia akan esok orang akan take profit sebab hari ni dah naik sampai 158%. Jadi most likely esok akan dah berlaku profit taking lah kan. Jadi saya kena berhati-hati lah. Selalunya kalau counter dah naik banyak sangat macam ni, saya tak berani nak masuk. Saya akan tak berani lah. Data Prep pun dia buat retracement baru-baru ni. Okay, so kita akan cari counter-counter mana yang menjadi pilihan di hati lah. Selalunya counter yang best sekali adalah first counter di tengah uptrend. Yang kedua kita cari counter yang baru breakout ataupun yang buy on dip. Buy on dip ni maksudnya bila dia jatuh bawah tu kita shoot kat bawah. Kalau counter ni berada dalam situasi yang macam tu, it's a nice counter lah. So untuk yang kali ni kita tak ada lah counter ni, bukannya buy on dip lah sekarang ni. Ni bukan buy on dip, ni more to buy on breakout lah sekarang ni. Okay, Data Prep pun dia bukan lagi buy on dip, dah terlepas dah. Tapi boleh juga kalau nak masuk. Walau bagaimanapun, kalau lah kita dah selesa dengan cara buy on breakout, kita masuk cara dengan buy on breakout. Kalau kita selesa dengan cara buy on dip, kita masuk buy on dip. Okey, yang penting sekali counter ni mestilah dalam keadaan uptrend lah. Kemudian apa yang step yang kita kena buat adalah saya akan tengok sekarang ni kita tahu kan, contohnya macam Mestron. Mestron sekarang ni dah naik lah, dah pun naik 8%. Dan dia baru breakout. Bukan baru breakout, dia baru buat new high lah sekarang ni. So sekarang ni kita nak tengok counter dia pula. Micro MBQ dia ni baru nak cuba breakout. JAG baru breakout pada harga resisten dia iaitu di sekitar harga 45 sen tadi, dia dah baru breakout kan. Dan ada di volume lah. So saya akan tengok juga volume. Next juga saya akan tengokkan volume. Volume mestilah dalam keadaan yang strong volume tu. Banyak lah, maksudnya banyak daripada kebanyakan. Kalau macam ni saya dah set dah ni. Yang warna biru ni adalah moving average punya volume. So, kalau dia melebihi daripada sungai yang biru ni, maksud dia lebih daripada kebanyakan lah, lebih daripada hari yang biasa. So seterusnya apa yang saya akan buat, saya akan tengok intraday chart pattern dia macam mana. So untuk ni saya perlu buka
kepada dia punya kita akan guna platform punya chat lah, platform punya chat. Okay, so ini adalah Mastron lah. Okay, saya dah pun buka Mastron. So kita tengoklah dia punya chat dia macam mana intraday. So kalau kita nak masuk, janganlah kita terus beli. Jangan terus beli. Sebaik-baiknya kita tunggu di dekat-dekat di level support. So kat mana, kat sini, kat level support dah ni. Untuk intraday level support dia berada di harga 325, 330. So kita boleh tunggu. Kita tunggu dekat-dekat situ. Tak perlu kita belilah, melainkan kalau kita boleh monitor lah. Kalau kita boleh monitor, kita ada masa untuk monitor, kita boleh tengok ni, kita boleh tengok bila sekiranya ada volume makin masuk, kita boleh terjun pergi lah. Tapi kalau kita tak nak monitor, kita nak queue, nak play safe lagi, kita tunggu di level support, macam 330 ataupun 325. Begitu juga counter yang tadi, yang lain lagi. Kita ada kan few counter lagi kan, JAG kan, kita ada kan. Okey, sekarang ni support dekat mana? Kita cari support yang dekat lah. Kita ada 455 kan, kita ada 450. Tunggu dekat area situ. Mana tahu dapat. Kadang-kadang kalau nasib baik dia dapat kita, kemudian dia naik balik. Itu yang lagi best lah. So sebab tu saya akan suka tunggu dekat bawah sikit lah. Saya tak boleh terus, saya akan tunggu dulu dekat bawah. Kemudian next counter tadi yang kita tengok tadi macam micro MB lah. Micro MB. Okey, yang ni pun kita boleh tunggu kat level support, iaitu 260. Okay, satu lagi tips dan tricks lah yang saya boleh juga nak share dengan tuan-tuan dan puan adalah kita cari counter yang volume dia masuk banyak pada waktu petang is best lah. Macam ni kan, micro MB ada banyak volume masuk petang-petang kan, dan kita tunggu kat support. Kemudian kita ada tadi Mastron tadi kan. Okey, dia dah masuk lah ni, banyak dah masuk tadi dah. Tapi petang dia taklah banyak sangat. Tapi kita tunggu dekat dia punya support lah kan. JAG pun sama juga. Okay, volume dah masuk banyak pagi, petang ni belum masuk lagi. So kita tunggu dekat support. So jangan kita terus jump lah, melainkan kita boleh monitor every minute dia punya prestasi macam mana. Kalau ada volume masuk, dan kita boleh lah nak terjun. Tapi ingat, yang make sure counter yang kita masuk ni dalam keadaan yang uptrend lah. Okay, micro MB tadi saya tengok macam ada volume masuk banyak tadi. Nampak micro MB tadi dia masuk volume yang banyak pada harga 265, 260 kan. Banyak volume masuk dekat situ. 265, 260 area sini. So kita boleh tunggulah area ni sini 260, kita join, kita masuk sekali dengan jauh kan. Kita tunggu dekat 260. In case kalau dapat. Kalau tak dapat tak apalah. Kita try lagi next counter kan, ataupun kita tunggu esok. Okay, seterusnya bila kita dah beli, dah berjaya beli, selalunya saya akan target jual 2 ke 3 bit atas. 2 ke 3 bit atas ni maksudnya macam sekarang ni 265. Kalau saya beli 260, saya akan target untuk jual 270, 275 ataupun 280. Macam itulah. Saya akan queue sell siap-siap hari ni juga. Once dah match, saya terus queue sell siap-siap dan saya akan buat order GTD. GTD ni maksudnya kita sell order tu sampai prolong dia sampai esok lah, supaya dia tak expire hari ni. Kalau kita buat set sampai hari ni je, kalau tak match dia akan expired. Jadi kita buatlah set sell GTD lah. Kita pakai sell GTD. GTD ni ubah kat sini je. Ni ubah kat sini. Ubah kat sini. Okey. Jadi itu cara saya buat BTST. Kalau lah dapat, alhamdulillah. Dan kalau tak jadi esok, kita kena very strict dengan kita punya cut loss lah. Kalau jatuh lebih daripada 2 bit ataupun 3 bit, saya akan cabut. Tapi itu sebab saya suka cari counter yang dalam keadaan yang uptrend, supaya kalaulah kita tercedok dekat atas, at least kita counter masih tengah uptrend, kita masih lagi boleh nak hold lah kalau apa-apa jadi kan. Tapi sebaiknya kalau BTSC ni dia sebaiknya dia akan settle hari tu esok juga. Kalau tak jadi ni cabut je. Dan kalau jadi ambil. Selalunya time yang sesuai kita akan monitor esok, kita akan monitor sampai 10.30. So menjelang pukul 10, 10.30 tak nak naik lagi counter tu, cabut lah dulu. Kita exit je dulu. Kita try our best next round pula counter ataupun petang tu pula. Jangan kita terlalu mengharapkan lah. Sebab BTSC style dia adalah short term, dia fast trading. Kalau tak jadi cabut. Kalau tak jadi cabut. Itu dia punya style lah. Okay, baik. So itu saja yang saya nak share tentang BTSC scanner. Jadi kalau mana yang dah pun ada saham premium, jangan sia-siakan peluang ni. Gunakan screener ni untuk kita buat fast trading BTST. Baik, sekiranya ada soalan boleh ajukan di ruangan komen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.